Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor. Apa khabar? Harap doktor dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, saya perkenalkanlah diri saya. Nama saya Nazurah binti Hasim. Nombor matrik J45767. Saya menetap di Melaka. Okey, saya ingin membentangkan tugasan kerja nombor 3 yang bertajuk kualiti hidup dan daya tahan pekerja di dalam organisasi. Okey, tugasan ini saya buat secara individu. Okey, kenapa saya memilih tajuk itu adalah kerana cabaran pekerjaan dunia sekarang bukanlah mudah kerana pekerja terdedah kepada risiko keselamatan dan konflik peranan. Konflik ini boleh berlaku apabila pekerja diberikan beban tugas ataupun tanggungjawab yang baru ataupun bukan dalam kepakaran mereka. Akibatnya didapati pekerja terpaksa bekerja dengan lebih keras untuk belajar skop tugasan yang baru. Dalam masa yang sama terpaksa berhadapan dengan pengharapan majikan, kepuasan pelanggan. Jikalau pekerja tidak mampu menghadapi situasi sebegitu, kemungkinan pekerja mampu menghadapi tekanan ataupun stres. Keadaan ini bukanlah mudah dan ianya membawa kepada tekanan kerana mereka merasakan terlalu terbeban sehingga tidak mampu mengurus masa dengan baik akibat tuntutan pekerjaan. Okey, sebab itulah saya memilih tajuk ini. Okey, seterusnya saya pergi kepada pengenalan. Okey, pengenalan. Kualiti hidup dan daya tahan pekerja merujuk kepada keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi atau bagaimana pekerja mengutamakan masa dan usaha mereka di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Okey, seterusnya, matlamat utama sebagai pihak pengurusan adalah ingin mewujudkan keseimbangan kerja dalam semua aspek kehidupan harian pekerja. Seterusnya, di samping itu dapat meningkatkan kejayaan pekerja dan memenuhi keperluan diri mereka serta mencegah diri mereka daripada tekanan kerja. Okey, slide seterusnya ialah kualiti hidup. Kualiti hidup adalah kesejahteraan umum milik individu dan masyarakat yang berpandukan kepada ciri-ciri kehidupan mereka lalui sama ada positif, baik ataupun negatif, tidak baik. Ia dilihat melalui kepuasan hidup dari sudut segala-galanya seperti berikut. Yang pertama, kesihatan fizikal. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kewangan. Yang kelima, agama. Yang keenam, persekitaran. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Okey, saya nak jelaskan tentang kesihatan fizikal tadi. Kesihatan fizikal merangkumi badan yang sihat, badan yang tidak mudah dijangkiti penyakit. Tahap kesihatan fizikal dapat diukur melalui pemeriksaan suhu badan, tekanan darah, denyutan jantung dan kandungan air kencing. Okey, tahap kesihatan fizikal dapat dicapai melalui pemakanan yang sihat, makanan yang seimbang agar badan memperoleh tenaga yang mencukupi untuk menjalankan pelbagai aktiviti mental, fizikal, sosial dan fisiologi. Kesihatan fizikal juga dapat dicapai melalui senaman harian, bersukan dan bermain. Seterusnya, keluarga juga penting untuk bentukan kualiti hidup. Keluarga yang bahagia memberikan jaminan ketenangan kepada kita untuk bekerja. Okey, yang ketiga ialah pendidikan. Pendidikan juga penting untuk kita menambah ilmu pengetahuan, mengasahkan kemahiran. Jadi, pendidikan itu penting untuk kita mengurus pekerjaan, tugasan kerja. Yang keempat ialah kewangan. Kewangan sangat penting. Kewangan juga penting kepada kualiti hidup kerana kewangan itu adalah upah, bayaran upah kepada pekerja. Jadi pekerja dapat menikmati ganjaran upah tu dengan membeli barangan ataupun keperluan hidup mereka. Okey, agama penting juga apabila kita dalam keadaan
yang moody, yang rasa tak bersemangat. Jadi kita kembali kepada fitrah, itu agama. Agama memberikan kita ketenangan. Lepas tu yang akhir sekali persekitaran. Persekitaran memainkan peranan yang penting. Itu adalah iklim dalam pekerjaan organisasi itu. Jadi kalau persekitaran yang baik, rakan-rakan sekerja yang baik, majikan yang baik, jadi kita rasa bersemangat untuk melaksanakan tugasan dengan sungguh-sungguh, dan kita pun inginkan kelancaran kerja tu dapat kita buat tak bosan, seronok bekerja. Tu lah. Nak kahwin ke apa, okey, agama penting juga apabila kita dalam keadaan yang moody, yang rasa tak bersemangat. Jadi kita kembali kepada fitrah, itu agama. Agama memberikan kita ketenangan. Lepas tu yang akhir sekali persekitaran. Persekitaran memainkan peranan yang penting. Itu adalah iklim dalam pekerjaan organisasi itu. Jadi kalau persekitaran yang baik, rakan-rakan sekerja yang baik, majikan yang baik, jadi kita rasa bersemangat untuk melaksanakan tugasan dengan sungguh-sungguh. Okey, seterusnya slide definisi daya tahan. Apa tu daya tahan? Mengikut terminologi, daya tahan merupakan keupayaan untuk bangun semula daripada sebarang rintangan, tekanan atau trauma dan berjaya menghadapi dan mengatasi diri dalam keadaan yang sukar. Ia juga dilihat sebagai satu fenomena dari latar belakang yang berbeza. Seterusnya dari sudut bidang pendidikan pula, sains sosial, psikologi serta perubatan, daya tahan adalah sinonim dengan istilah kekuatan, berdaya tindak, kejayaan, resisten terhadap tekanan, kompeten dan kekuatan ego. Ia juga dikaitkan dengan pengurusan tekanan, pembasuhan, adaptasi dan berdaya tindak. Yang seterusnya ialah faktor yang menyumbang terhadap daya tahan pekerja. Faktor kecerdasan emosi merujuk kepada keupayaan seseorang membuat persepsi dan penyampaian emosi secara tepat, menggunakan emosi secara tepat, menggunakan emosi untuk berfikir, memahami dan mengurus emosi dalam diri sendiri dan diri individu lain. Okay, yang seterusnya, faktor yang kedua ialah faktor kecerdasan sosial. Berupaya individu untuk berinteraksi secara berkesan dengan persekitaran mereka seperti pergaulan di dalam masyarakat dan interaksi sosial dengan individu di sekeliling mereka. Yang ketiga ialah faktor kecerdasan spiritual, merujuk kepada unsur hati yang halus dalam diri manusia untuk merasa, mengetahui dan mengenal diri. Ia dilihat banyak bermeditasi, lebih menghayati persekitaran dan alam sekeliling, mendengar muzik serta mencari kawan yang boleh mendengar permasalahan diri. Okey, slide ini ialah gejala ketidakseimbangan antara kerja dan kualiti hidup. Okey, yang pertama ni fizikal. Gejala yang tidak seimbang memberi kesan sakit kepala, ketegangan otot, kelesuan, jantung mudah berdebar, sukar tidur serta perubahan pada makanan. Yang kedua pula emosi. Emosi akan berasa sedih, resah, suka menumpukan perhatian, suka membuat keputusan, hilang minat serta cepat berputus asa. Yang ketiga pula tingkah laku. Tingkah laku suka menyendiri, suka mudah melenting, mudah mencetuskan konflik dalam hubungan peribadi ataupun di tempat kerja serta hilang motivasi. Cara mengatasinya adalah bergantung kepada daya tahan, sokongan sosial dan personaliti seseorang. Okey, slide yang seterusnya lah cara penyelesaian masalah melalui HR. Cara penyelesaian HR, okey. Yang pertama, HR akan buat tinjauan mengenai rekod perkhidmatan pekerja, latar belakang pekerja, permasalahan yang berlaku. Yang kedua ialah membuat sesi kaunseling kepada individu ataupun berkumpulan. Yang ketiga ialah HR juga akan buat sesi halaqah kepada pekerja. Yang keempat, HR juga akan menetapkan pekerjaan adalah perkara yang penting kepada semua pekerja dalam organisasi tersebut. Yang kelima, HR juga akan melatih pengurus cawangan atau penolong pengurus tentang tanda-tanda tekanan stres terlebih bekerja. Yang akhir ialah membuat seminar motivasi berkaitan kualiti hidup dan daya tahan yang sihat. Kebaikan kepada organisasi lah. Pekerja dapat meningkatkan produktiviti,
pasukan bekerja lebih baik dan dapat berkomunikasi, dapat mendidik moral yang lebih baik, kurangkan tekanan dalam organisasi. Okey, seterusnya kebaikan kepada individu yang lebih banyak nilai dan keseimbangan dalam kehidupan seharian, pemahaman yang lebih baik terhadap keseimbangan kehidupan kerja, dapat meningkatkan produktiviti kerja, dapat melaksanakan kerja lebih baik dan hubungan di luar kerja dapat diperbaiki. Seterusnya dapat mengurangkan stres. Kesimpulannya, kualiti hidup tidak hanya diterjemahkan melalui pencapaian tapi melalui tugas yang dilaksanakan sebagai pekerja. Malah daya tahan merupakan penyokong yang boleh dilihat dan dinilai sama ada pekerja baru atau pekerja yang telah lama berkhidmat. Faktor-faktor seperti kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual memainkan peranan penting dalam memupuk daya tahan di kalangan pekerja di pelbagai sektor industri. Sekian, terima kasih. Okey, itu sajalah slide saya yang dapat bentang pada hari ini. Moga dapat memberi manfaat dan itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.